Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. So, kelas pada hari ini cikgu akan tunjukkan apakah hubungan antara sinus, kosinus dan tangen. Dan ketiga-tiga sinus, kosinus dan tangen ini merupakan nisbah trigonometri. So, bagi suatu segitiga bersudut tegak, murid perlu ketahui bahawa sinus ini sama dengan sisi bertentangan. So, bila cikgu sebut sisi ini, kita merujuk kepada panjang. Panjang dalam bentuk nisbah. Dalam bentuk nisbah. So, sisi bertentangan dibahagikan dengan hipotenus, kosinus sama dengan bersebelahan dibahagikan dengan hipotenus, tangen sama dengan bertentangan dibahagikan dengan bersebelahan. Kalau tentangan ni kita boleh panggil sebagai opposite. Bersebelahan kita panggil sebagai adjacent dan hipotenus sebagai hypotenuse. So, ketiga-tiga ini sinus, kosinus dan juga tangen, macam cikgu kata sebelum ni, kamu perlu hafal dan mungkin kamu boleh menggunakan kaedah mnemonik. So, cos, toa untuk mengingat bagaimana kedudukan-kedudukan sisi bagi setiap nisbah trigonometri ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita nak aplikasi nilai berdasarkan nisbah trigonometri yang sebelum ini. Pada gambar rajah ini kamu lihat ini memang merupakan satu segitiga bersudut tegak, di mana kita lihat ada sudut 90 darjah dan mempunyai 3 sudut ataupun 3 bucu, di mana RQ sama dengan 1, iaitu merujuk kepada hipotenus. Bagaimanakah kita nak menentukan bahawa ini adalah hipotenus? Hipotenus merupakan garis yang terpanjang bagi sebuah segitiga bersudut tegak. RP ini adalah panjang bagi sisi X adalah panjang bagi sisi RP, manakala Y adalah panjang sisi bagi PQ. Dan di mana theta ini merupakan sudut berdasarkan apa yang kita nak cari. Dan sudut bagi theta ini merupakan sudut bagi garis ataupun titik RQP. Ataupun mungkin kamu boleh tulis PQR. So, bersama dengan sudut theta. Berdasarkan rumus nisbah trigonometri yang cikgu minta kamu hafal sebelum ni, kita boleh gunakan sin theta sama dengan sin tentangan dibahagikan dengan hipotenus. So, lihat pada sudut theta ini. So, tentangannya adalah X. Murid boleh rujuk, lihat pada pointer yang cikgu tunjukkan ini. So, theta tentangannya adalah X, hipotenusnya adalah 1. So, kita jadikan sin theta sama dengan X per 1, maka X sama dengan sin theta. Untuk cos theta, cos kita ingat imbas kembali. Apakah rumusnya? Cos adalah bersebelahan dibagikan dengan hipotenus. So, bersebelahan bagi sudut theta ini adalah panjang sisi Y, manakala hipotenusnya adalah 1. So, kita ubah kedudukannya, kita boleh dapat Y sama dengan cos theta. Dan yang ketiga adalah tan theta. Tan adalah tentangan dibagikan dengan bersebelahan. Tentangannya adalah X dan bersebelahannya adalah Y. So, tiga rumus ini sepatutnya kamu tahu gunakan dan kamu perlu hafal. Kita lihat pada contoh 6. Pada contoh 6 ini, kita lihat dia dah berikan nilai. Jika nilai sin theta sama dengan 0.6 dan cos theta sama dengan 0.8, diminta hitungkan nilai tan theta. So, langkah pertama untuk penyelesaian soalan ini, untuk kita dapatkan nilai tan theta, setelah diberikan nilai sin theta dan cos theta, kita lihat rumus yang memang semua murid perlu ingat berdasarkan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Tan theta sama dengan sin theta dibahagikan dengan cos theta. Murid-murid kena ingat theta ni merujuk kepada sudut merujuk kepada sudut bagi sebuah segitiga bersudut tegak. So, apakah nilai sin theta? 0.6. Nilai cos theta 0.8. So, 0.6 dibahagikan dengan 0.8. Dan nilai ini diberikan dalam bentuk perpuluhan. So, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat apabila dibahagikan 0.6 bahagikan dengan 0.8, kita akan dapat 3/4. Dekat sini cikgu cadangkanlah untuk mengelakkan daripada berlaku kecuaian, kamu tekanlah kalkulator. Sebab kita nak dapatkan nilai pecahan
terkecil. Nilai yang terkecil baru kita anggap sebagai jawapan akhir. Sama dengan 0.75. So kita boleh ada dua jawapan 3/4 ataupun sama dengan 0.75. Okey. Lihat kepada contoh 7. Jika nilai sin theta sama dengan 3/8 dan nilai tan sama dengan 3 per punca kuasa 2/55, kita nak hitungkan nilai cos theta. Tadi pada contoh 6 dibagikan dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk perpuluhan, tetapi kali ini diberikan dalam bentuk pecahan. Kamu boleh buat andaian awal tak ada masalah, iaitu apa andaian tersebut? Sin theta sama dengan tentangan, 3 ni adalah tentangan dan 8 ini adalah hipotenus. Manakala tan, 3 ni adalah bersebelahan dan 3 ni adalah tentangan dan punca kuasa 2/55 ini adalah bersebelahan. Tentangan dibahagikan dengan bersebelahan. So langkah pertama macam contoh 6 tadi. Pertama sekali kamu kena keluarkan apakah rumus yang kita perlu gunakan, iaitu tan theta sama dengan sin theta dibahagikan dengan cos theta. So kita masukkan sahaja nilai sin theta ini. 3/8 kita tulis sini 3/8. Cos theta yang kita nak cari. So kita biarkan. Tan theta adalah 3 per punca kuasa 2/55. Kamu boleh tulis macam ni terus. So dekat sini kaedah cikgu cadangkan sebab ini kaedah operasi matematik nisbah. So dalam operasi matematik menggunakan kaedah nisbah, tekniknya cukup mudah, iaitu kamu boleh buat pendarapan silang. Iaitu 3 ni didarabkan dengan cos theta, punca kuasa 2/55 didarabkan dengan 3/8. So untuk kita dapatkan nilai cos theta, cikgu cadangkan guna kaedah pendarapan silang. So maka kalau kamu lihat pada contoh ini, cos theta sama dengan 3/8 dibahagikan lagi dengan 3 per punca kuasa 2/55. Okey, yang ini tekan calculator. Apabila kamu tekan calculator, step by step lah, langkah demi langkah. Jangan kamu lompat terus kepada jawapan akhir. Cikgu bimbang kamu melangkau kaedah. Bila melangkau kaedah, mungkin ada bahagian yang sepatutnya ada markah kamu dah skip. So hasil penggunaan tersebut kamu dapat cos theta sama dengan punca kuasa 2/55 dibahagikan per 8. Okey, nampak ni. So kita dah dapat nilai cos theta. Kalau jika soalan nak dalam bentuk pecahan, kamu bagi dalam pecahan. Jika soalan mahu dalam bentuk perpuluhan, kamu berikan dalam bentuk perpuluhan. Okey, kita dah dapat dah nilai cos theta. Ke-8. Contoh 8 ini diberikan gambar rajah. Kita baca sama-sama. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. PQR. Tengok pada pointer cikgu tunjuk. PQR. So, kena pasti. Kemudian diberikan bahawa PR sama dengan 20 cm. So kita lihat, ya betul, ada 20 cm. Kat mana kedudukan dia? Pada kedudukan PR. Kedudukan PR ini adalah merupakan satu garis hipotenus, iaitu garis yang terpanjang bagi segitiga bersudut tegak ini. Kemudian diberikan juga sin QPR. Sin QPR ni sama dengan 3/5. 3/5. Okey. Ingat, sin sama dengan tentangan dibahagikan dengan hipotenus. So soalannya minta hitungkan panjang QR. So untuk penyelesaian kita nak dapatkan panjang QR, kita lihat QR. Panjang ni QR. Dan diberikan sin QPR. So kita tengok dekat mana sudut QPR ni. QPR. Ataupun kalau murid nak mudah, kamu lihat dekat antara QPR ni, P di tengah-tengah. So bermaksud P ni merupakan sudut yang kita nak cari. Ataupun sudut ni akan membantu kepada kaedah penyesuaian panjang QR. Kamu tulis dahulu sin sudut QPR sama dengan 3/5. So tulis dulu 3/5. Kemudian kita tahu sin ini tentangannya. Tentangannya adalah apa? Garis
QR ataupun panjang sisi QR dibahagikan dengan hipotenus. Macam cikgu kata tadi itulah. Sin tentangan dibahagikan dengan hipotenus. Tentangannya adalah QR dan hipotenusnya adalah PR. Okey. So, bila kita lihat PR ini kita letak nilainya 20 cm. 3/5 ni bukan nilai sebenar, ini adalah nilai nisbah sahaja. Jangan kamu letak 3 cm, 5 cm. Tidak. Kita nak buat perbandingan antara nisbah dengan nilai sebenar sekarang ni. So, kita dah letak PR sama dengan 20 dan QR ni adalah yang kita nak cari. Panjang QR ni adalah berapa. So, kita akan buat pendaraban silang. Macam cikgu kata, contoh 7 tadi, pendaraban silang. So, pendaraban silang tersebut adalah 20 didarabkan dengan 3 ataupun 3 darab 20 dibahagikan dengan 5, kita dapat QR sama dengan 12 cm. Mudah saja. So, kita dah dapat nilai sebenar QR ni adalah 12 cm. So, PR 20 cm, QR 12 cm. So, nilai ini kemungkinan biasanya bagi soalan nisbah trigonometri, jawapan ini kita akan bawa ke hadapan untuk bantu untuk penyelesaian seterusnya. So, hati-hatilah bagi pengiraan ini. Mungkin sekiranya pengiraan kamu silap pada soalan A, mungkin pada soalan B pun kamu akan silap walaupun keadaan kamu betul. Kenapa? Sebab kamu melakukan kesilapan yang di mana jawapan A itu sangat diperlukan untuk menjawab soalan B. So, dia berangkai. So, hati-hati. Tengok pada yang seterusnya, soalan seterusnya. Kita dah dapat tadi, QR ni sama dengan 12 cm yang kita dah kira tadi. So, apabila kita nak nilai cos, QPR, kedudukannya masih sama pada sudut yang cikgu tunjukkan ini, pada pointer ni. Cuma sekarang ini dia nak cos. Cos maksudnya bersebelahan. Bersebelahan dibahagikan dengan hipotenus. Dibahagikan dengan hipotenus. Bersebelahan dibahagikan dengan hipotenus. Masalahnya adalah kita tak tahu apakah nilai bersebelahan ini. Bersebelahan ni PQ. So, apa kita perlu buat? Kita perlu cari. Kita perlu cari panjang PQ ni. Cikgu ulang. Cos sama dengan bersebelahan, iaitu PQ, dibahagikan dengan hipotenus. Hipotenus ni adalah 20 cm. So, PQ ini adalah satu nilai yang kita tak tahu dan kita perlu kira. So, macam mana kita nak kira? Selepas kita tahu 20 cm sini, QR ni adalah 12 cm. Kita menggunakan teorem Pythagoras. So, teorem Pythagoras, 20 kuasa 2 ditolakkan dengan 12 kuasa 2. 12 kuasa 2 ni adalah panjang QR ini. Panjang QR ini yang kita dah kira pada soalan A tadi. So, kita kira puncukan kuasa 2, 256, kita akan dapat PQ sama dengan 16 cm. So, bila kita dah dapat PQ sama dengan 16 cm, kita dah mudah. Kita dah mudah untuk membuat pengiraan bagi cos sudut QPR. So, cos sama dengan PQ dibahagikan dengan PR, iaitu bersebelahan dibahagikan dengan hipotenus. So, 16 dibahagikan dengan 20. So, kita akan dapat 4/5. 4/5. So, ini adalah jawapan bagi cos sudut QPR. Macam ni. Cikgu dah labelkan. Lambat pula dia keluar. So, QR 12 cm ni yang kita dapat pada soalan A tadi. So, maka murid perlu tahu bagaimana kita nak menggunakan rumus-rumus ini bagi mendapatkan jawapan. Dan biasanya soalan yang ada A, B, C ni dia adalah soalan berangkai di mana kita mesti betul soalan bahagian A untuk jawab bahagian B ataupun mungkin betul bahagian B untuk jawab bahagian C dengan betul. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.